Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kepada anda yang mendengarkan ataupun menonton kami di Azam Kelantan. Jadi kali ini masih lagi bersama dengan saya Nizam Muhammad dan saya Adik Faisal. Dan Azam Kelantan ialah sebuah podcast yang mengangkat suara dan perbincangan di peringkat rakyat Kelantan untuk nak membentuk satu keazaman untuk sebuah perubahan dan kebaikan bersama. Dan bila kita sebut pasal kebaikan bersama ataupun perubahan ni kan, kalau dari sudut politik orang ingat kata nak berubah ni kena tukar KJS macam. Dia tidak semestinya tukar KJS kau gapo dak, tapi dia boleh jadi satu bentuk keazaman yang kita nak mengangkat. Dan apabila suara kita didengari dan ada pemimpin yang ada keazaman untuk perubahan, maka mereka akan menerima pendapat-pendapat daripada rakyat. Bukan kita dua orang ni orang biasa sahaja. Ya. Kita di Azam Kelantan juga kita nak mendigitalkan perbincangan rakyat negeri Kelantan ni, terutama sekali berkenaan dengan isu-isu semasa yang berlega di sekitar kehidupan harian rakyat negeri ini untuk tontonan. Dan untuk tontonan anda semua, tak kira anda berada di mana. Yang mana Azam Kelantan ni boleh diikuti di YouTube dan juga di Spotify, yang mana link untuk kedua saluran ni kita akan sertakan dalam description di bawah ni. Yang penting jangan lupa like, follow dan subscribe kedua-dua saluran kami di YouTube dan juga di Spotify. Dan juga boleh tengok video-video pendek kami yang kami cuba upload lah. Bagi je lah, kita kata orang yang nak tonton dekat dalam YouTube discussion setengah je mungkin susah lah nak duduk PPC tengok ke. Tapi bagi orang yang mungkin dia sambil-sambil kerja, dia boleh dengar dekat Spotify. Gitulah kita kata. Baik, jadi hari ni kita nak bincang pasal gapo pula ni? Hari ni kita nak berbincang pasal bahagia. Nizam rasa Nizam bahagia tak hidup di Kelantan ni? Dia takrifan bahagia tu berbeza-beza. Okey, ada orang yang dia bahagia hidup di Kelantan ialah kerana kehidupan secara slow life. Maksudnya daripada kesibukan di ibu kota, maka dia jadi macam short escape ko gapo ko, ada akan jadi macam tu. Okey, tapi bagi orang yang duduk setempat secara tetap, maka mungkin takrifan bahagia dia berbeza. Ya. So bagi Adib sendirilah, bila sebut pasal takrifan bahagia duduk di satu tempat tu, gapo dia? Okey, bahagia ni dia subjektif, tapi yang penting kita nak highlight sini adalah kita di Malaysia ni kita ada satu indeks ataupun ukuran yang mana mana indeks dipanggil indeks kebahagiaan. Yang mana indeks kebahagiaan ni dibuat oleh pihak Jabatan Perancangan Bandar dan Desa di bawah Kementerian KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Ya. Yang mana mereka ni di pihak Jabatan Pelan Malaysia ni, dia mengkaji dan buat survei terhadap penduduk dalam satu, dia tidak daerah sebenarnya, dia lebih kepada majlis daerah dan majlis perbandaran ataupun majlis bandaraya satu tempat tu, yang mana dia akan menilai ada 14 perkara yang dinilai, 14 kriteria yang dinilai untuk menentukan sama ada penduduk dalam kawasan tu bahagia ataupun tidak. Okey, baik. Yang kita, kalau siapa yang tengok kepada nama tajuk dekat YouTube ko ataupun dekat Spotify ko, tajuk kita letak hari ni tu macam benarkah rakyat Kelantan bahagia? Tanda soal. Ya, macam ni sesi nak naki ko gapo ko dak ke. Tapi sebenarnya kita nak membedah kembali, sebab merujuk kepada kenyataan ataupun satu berita siaran media di sebenarnya ada di pelbagai platform lah. Cuma saya petik daripada Sinar Harian menyatakan bahawa Kuala Krai dan Gua Musang merupakan bandar paling bahagia di Malaysia. Dan ini merupakan siaran yang disiarkan oleh media pada 14 Januari lalu. Jadi bila kita baca on deep detail, dia merupakan satu benda yang kalau ikutkan tahun-tahun sebelum ni,
selain daripada Kuala Kerai dan juga Gua Musang daripada konteks berita ni, ada juga yang terlekat dalam senarai seperti Jeli, seperti Aceh, dan ada beberapa tempat yang lain lah. Okay. Cuma apabila kita sebut berkenaan dengan bandar paling bahagia di Malaysia mengikut kepada kenyataan media ataupun berdasarkan berita ni, kita jadi timbul satu tanda tanya. Berkenaan dengan apa indeks. Sebab tu kita tanya, sebab tu adik tanya saya tadi, kata dan apabila adik tanya saya bahagia kau duduk di Kelantan, saya royak dulu kata takrifan bahagia itu berbeza. Tapi mengikut setakat yang adik baca daripada berita ni, apa yang adik dapat tafsirkan berkenaan dengan bandar paling bahagia di Malaysia? Okey. Dia macam saya sebut tadi bahawa indeks kebahagiaan yang diukur oleh Jabatan Plan Malaysia ni, ia ada 14 kriteria yang mana dia menilai, pertama sekali dia menilai tahap tekanan hidup rakyat dalam majlis daerah tu ataupun PBT tu. Keduanya adalah adakah rakyat di situ berpuas hati dengan perkhidmatan kesihatan dalam PBT tu. Ketiga, adakah rakyat di PBT tu bahagia dengan keluarga dan juga saudara mara dia. Okey, keempat, adakah mereka ataupun rakyat di PBT di daerah tu seronok bekerja dalam kawasan tu. Kelima, adakah mereka berpuas hati dengan pengurusan keuangan diri. Keenam, bagaimana adakah mereka bahagia dengan hubungan dengan jiran-jiran tetangga dalam kawasan perumahan mereka. Yang ketujuh, adakah mereka seronok terlibat dengan aktiviti komuniti. 8. Adakah mereka selesa dan selamat di tempat kediaman mereka. Kesembilan, adakah berpuas hati dengan kemudahan awam yang disediakan dalam kawasan majlis daerah itu. Kesepuluh, adakah penduduk di situ berpuas hati dengan infrastruktur yang disediakan oleh pihak berkuasa. Kesebelas, adakah rakyat berpuas hati dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan. Perkhidmatan ini mungkin merangkumi penyelenggaraan jalan raya, longkang parit, pengurusan sampah dan sebagainya lah. Okey, itu 11. Ke-12, adakah berpuas hati dengan perkhidmatan swasta. Ni tak jelas lah apa perkhidmatan swasta tu. Mungkin fasiliti-fasiliti swasta yang lain lah. Okey, yang bukan disediakan oleh pihak kerajaan lah kot. Okey, yang ke-13, adakah rakyat berpuas hati dengan perkhidmatan pemimpin tempatan. Pemimpin tempatan ni mungkin merangkumi penghulu ketua kampung, ahli majlis ataupun DO ataupun mungkin wakil rakyat tempat tu, ataupun mungkin di peringkat pimpinan kerajaan negeri. Tidak dinyatakan secara terperinci. Dan yang terakhir kali adalah adakah rakyat berpuas hati dengan kualiti alam sekitar di tempat mereka. Jadi itu adalah 14 kriteria soalan yang ditanyakan kepada penduduk dalam menilai indeks kebahagiaan di Malaysia ni. Tapi bila kita tengok kepada 14 tu, boleh dikatakan kebanyakannya ialah berkenaan dengan pengurusan PBT, ekonomi sikit-sikit, kebersihan sikit-sikit, industri sikit-sikit. Jadi kita boleh kata sebenarnya dia melibatkan, bila dikatakan indeks kebahagiaan Malaysia, maksudnya indeks ni banyak kenya ialah berkenaan dengan tahap kompetensi ataupun betapa kualiti perkhidmatan PBT itu sendiri. Boleh kata gitu dah tak? Dia bukanlah maksudnya nilai sudut mungkin psikologi, bahagia psikologi, tak, tapi lebih pada perkhidmatan, bahagia rakyat terhadap perkhidmatan PBT. Saya nampak macam itulah benda tu. Tapi bila kita sebut berkenaan dengan data ataupun maklumat detail berkenaan dengan survey, sebab survey ni dibuat oleh Plan Malaysia kan. Saya menarik dengan satu infografik yang disediakan oleh mereka sendiri. Mereka menyatakan bahawa dari sudut nak menentukan ataupun kriteria survey itu ialah jumlah responden.
kan, ataupun orang hok bui maklumat ni, orang hok jawab survey ataupun jawab soalan selidik yang dibuat oleh pihak KPKT. Okey, kalau kita tengok betul kategori daerah ni dia tentukan hanya 300 orang responden sahaja. Manakala kategori perbandaran dihadkan kepada 4 orang responden sahaja. 400 responden sahaja. Dan kategori bandaraya dihadkan kepada 450. Saya tak pasti sama ada dihadkan ataupun ini ialah jumlah minimum. Dan bila kita tengok kepada jumlah ataupun garis panduan jumlah responden ni, kadang kita tertanya-tanya juga, kata dengan jumlah penduduk yang di satu-satu lokaliti, di satu-satu majlis daerah, majlis perbandaran paling busuk-busuk pun ada dalam 100,000. Tiba-tiba jumlah survey ataupun responden ni hanya 300, 400, 450 orang sahaja. Dia macam ni. Saya pernah alhamdulillah saya pernah bekerja di pusat kajian yang buat kajian selidik ni di Kelantan lah, di pusat kajian strategik, yang mana kalau bagi saya dalam pengalaman kita melakukan survey ni, sebenarnya untuk bilangan responden ni sebenarnya dah cukup untuk kita dapat gambaran umum tentang satu-satu keadaan tu. Cumanya kita tak tahu adakah responden ni dipilih secara menyeluruh. Sebab yang mana kita tahu indeks kebahagiaan ni, cara survey dia adalah secara online. Bila secara online, kalau ikut dalam infografi ini dinyatakan bahawa borang soal selidik indeks kebahagiaan ni diedarkan secara atas talian oleh ahli majlis pihak berkuasa tempatan mengikut kawasan yang ditetapkan. Jadi di mana dia punya integriti kajian ni bergantung sepenuhnya kepada ahli majlis tu. Alah, kita mati-mati ingat ke apa tu survey soalan ni disebarkan secara umum, dan dia bukan buat kajian lapangan, bukan ada pembantu penyelidik turun ke kapur-kapur buat kajian tak. Dia ahli majlis. Kita tak tahulah sejauh mana ahli majlis di pihak BBT berkenaan betul-betul berintegriti dan melaksanakan kajian ni secara telus. Kita tahu wallahu a'lam. Tapi kita muskil jugalah bila kalau di peringkat negeri Kelantan ni tempat yang dinobatkan sebagai kawasan paling bahagia ini adalah di kawasan luar bandar. Yang mana kita tahu luar bandar ni akses kepada talian internet ni agak terhad. Jadi timbul satu persoalan jugalah sejauh mana integriti perolehan data maklumat tu betul-betul tepat dengan kita kata keadaan sebenar di bawah. Itulah sebab bila pergi on deep detail berkenaan dengan survey yang dibuat ni, lah rupanya ahli majlis. Rupanya ahli majlis. Dan itulah yang kita bimbang, sebab ini bukan satu sangkaan jahat, tapi kita kata kebarangkalian yang boleh jadi berlaku ialah diedarkan sesama pegawai majlis daerah. Wallahu a'lam, kita pun tak tahu lah. Satu, betul ke tak, boleh jadi benda gitu, ataupun yang kita katakan berkenaan dengan kredibiliti. Let's say lah kata hok meneh apa tu kawasan paling bahagia ialah kawasan hok celik IT. Benda kita tak pelik. Ya. Ataupun kita ada nampak terlintas, maksudnya iklan bahawa okey ditawarkan kepada mana-mana rakyat yang sudi untuk menjawab survey ni. Ni saya dah dapat tak? Kita kata SMS ke WhatsApp ke daripada mana-mana untuk jawab survey lagu ni. Tak ada besok. Tak pernah. Tak besok nampak. Tak besok nampak, tak besok dapat WhatsApp, tak besok dengar apa. Tak besok dengar. Bahkan ada beberapa kali pergi berurusan di majlis daerah, ialah berkenaan dengan macam contoh isu tapak niaga, isu bayar parking itu ini dan sebagainya, dan kita dapati tak ada. Tak pernah ditanya. Tak pernah ditanya pun. Tak ada lah kata kita ada hak ni, boleh scan QR code isi borang hak ni boleh tak? Tak ada. Adik sendiri ya, setakat saya ni pun mana kita bayar cukai pintu, cukai taksir apa semua, tapi tak pernah lah sampai SMS sampai adalah anda ada
cukai taksiran sekian-sekian tu ya. Tunggakan masa bahagian nak kutip duit tu laju, tapi bagi survey macam ni tak pernah sampai. Dia tak ada nombor telefon saya, dia ada sebab tu dia sampai maklumat tu. Jadi bila dikatakan Gua Musang, Kerai, saya sebagai orang Kota Baru saya tidak deki. Okey. Tapi kita lagi alu-alu sebab saya sendiri yang beberapa kali pergi cari hidden gems, tempat-tempat pelancongan hok lawa-lawa dalam dua daerah ni. Kita pun rasa macam mula-mula bila saya baca berita seolah-olah macam betul juga barangkali. Tapi bila kita pergi detail rupanya kebanyakannya ialah tanya berkenaan dengan kompetensi ataupun tahap hijau pihak pengurusan ataupun majlis bandaran, majlis daerah. Jadi saya pun nak tanyalah, kalau saya tak dapat, Adi tak dapat, saya tanyalah secara khusus spesifik kepada orang Gua Musang yang dengar podcast ni, orang Kerai, sebab nama daerah anda disebut. Ataupun secara umumnya rakyat Kelantan, anda dapat tak orang ada tak siapa-siapa main rakyat tolong isi borang ni, tolong gitu, tolong gini, ada ke tak? Tolong drop komen. Kita nak tengok kata, kita nak tahu kata antara orang yang dapat survey dengan orang yang tak dapat survey berapa ramai. So daripada situ nanti bila kita dapat jumlah survey tu, nanti kita buat kupasan tambahan lah dalam episod-episod yang akan datang. Itulah, tapi bila mikir kata saya betul ni. Ya, kita tak tahulah siapa sebenarnya yang disoal selidik tu, yang beri respon, yang jadi responden kepada soal selidik ni. Kita tak pastilah. Tapi kita bukanlah nak mencabar keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPKT. Itu adalah hak mereka lah. Mungkin mereka ada jabatan audit, pihak yang mengaudit kajian ni untuk menentusahkan bahawa kajian ni betul-betul ada credibility, boleh diangkat, mana keputusan itu boleh diangkat untuk diwawarkan kepada semua rakyat Malaysia lah. Cuma bila kita berbalik kepada realiti sebenar, sejauh mana indeks kebahagiaan yang dipaparkan itu mencerminkan realiti sebenar di bawah ni? Dia pada saya lah, apabila disebut berkenaan dengan takrifan kebahagiaan, kita ambil kira berkenaan dengan cukupnya kita ada kerja yang dalam negeri, dengan ada kerja yang menepati gaji minimum, ataupun kualiti hidup dari sudut perkhidmatan yang diberikan, makan pakai cukup, tidak stres, ataupun sekiranya ada stres, kita ada tempat yang kita boleh tuju untuk nak memastikan keadaan kita sendiri seimbang. Tapi apabila saya sendirilah, ini kita bukan nak memperlekehkan kepada orang yang susah, tapi apabila dua daerah ini dinobatkan sebagai daerah yang paling bahagia, namun dalam masa yang sama saya sendiri terlibat dalam badan bukan kerajaan dan memberi bantuan kepada golongan yang sukar, ada beberapa pertanyaan lah yang timbul dalam diri saya. Sekiranya mereka ni betul-betul bahagia, tapi mereka berhadapan dengan kekurangan peluang pekerjaan, ataupun di satu-satu kawasan tu hijaunya ada lagi majikan yang menawarkan gaji yang lebih rendah daripada gaji minima, dan sebagainya. Ataupun macam boleh dikatakan setiap suku tahu orang yang sama memohon bantuan berkali-kali. Kalau yang orang yang berusaha sungguh-sungguh tapi masih lagi start apa semua, kita masih lagi boleh faham. Okey. Tapi dalam masa yang sama kita timbul juga satu persoalan, kata dengan dengan kita kata berpuas hati dengan kebahagiaan di satu-satu tempat, tapi dalam masa yang sama berhadapan dengan tekanan yang lain, kemiskinan dan sebagainya. Adib sendiri mungkin ada nak tambah yang lain? Saya sebenarnya saya sukalah kalau
selain pada kita nak tahu mana bandar yang paling bahagia di Malaysia, kita tahu juga mana bandar paling tidak bahagia. Dan lagi molek kalau hasil dapatan survey ni turut dipamerkan di, kita kata, di laman ataupun di website PBT berkenaan, supaya boleh tahu okey di Kota Baru, di MPKB, apa daripada apa dapatan dia, berapa persen kata untuk tahap stres tu, berapa persen yang kata berpuas hati dengan perkhidmatan PBT. Boleh juga kalau pihak KPKT ni mewajibkan pihak PBT untuk mempamerkan dapatan kajian ni, supaya boleh nilai. Kalau sekadar dapat kepada pihak pengurusan PBT, dia akan simpan dalam file je. Kita takut gitu je. Tapi kalau dipamerkan, diminta untuk dipamerkan kepada publik, saya rasa mungkin dia secara tak langsung boleh meningkatkan lagi kita kata motivasi untuk pihak PBT meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan mereka, bagi memastikan bahawa rakyat di PBT tu one day pasal nanti boleh mencapai boleh dapat markah tinggi dalam penilaian indeks kebahagiaan ni. Okey, apabila sebut pasal survey ni, jadi saya rasa Adib pun dah jumpa. Kami sendiri di Azam Kelantan, kita jumpa satu kopi soalan yang ditanya, tapi tidak dijelaskan bahawa tahun bila. Tapi bagi anda yang bersama nasib dengan kami, yang tak dapat soalan, tak dapat survey tu, jadi kita nak bedah, kita nak kita tengok apa konten yang ada dekat dalam soal selidik yang dilakukan. Okey. Yang pertama, sebenarnya panjang lebar, tapi bila saya tengok macam contoh umur, dalam section umur, boleh ditik ialah orang yang berumur bawah 20 tahun sehingga maksimum lebih daripada 61 tahun. Jadi tidak dihadkan juga berkenaan dengan had umur orang yang buat survey ni, orang yang menjawab survey ni. Jadi let's say lah kata bawah 20 tahun boleh di ni. Jadi kita bimbang. Kita bimbang dulu. Okay. Kata orang yang jawab survey dan menyebabkan skor tu tinggi, rupa-rupanya orang umur 14-15, kau mana tahu. Betul. Sebab tidak didedahkan. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, kita pergi ke bahagian B berkenaan dengan beberapa soalan. Adib tak dapat survey, saya tak dapat survey, mungkin penonton yang setengah dengar ni pun tak pernah dapat survey ni. Jadi saya nak petik beberapa soalan yang sedikit mencuit pertanyaan, khususnya dalam konteks kita di Kelantan lah. Soalan nombor 5, adakah anda berpuas hati dengan pendapatan bulanan sekarang? Yang mana walaupun tidak ada disebarkan secara besar-besaran, tetapi dia sudah menjadi satu rahsia umum di Kelantan bahawa ramai orang bekerja dengan gaji yang lebih rendah daripada gaji minimal. So sekiranya gaji minimal ni berapa? 1,500. 1,500. Let's say lah kalau gaji anda kurang daripada 1,500 dan anda tak dapat survey ni, dia 1, tidak berpuas hati, 2, tidak berpuas hati, 3, sederhana berpuas hati, 4, berpuas hati, 5, amat berpuas hati. Jadi kalau hok dengar ni, tiba-tiba ada hok, mungkin anda boleh nyatakan gaji anda memenuhi gaji minimal kalau anda kerja di Kelantan. Bolehlah jawab dekat dalam ruangan komen. Kalau yang tonton dekat YouTube, jawab. Ataupun kalau yang dengar, yang dengar kat Spotify nak respon, bolehlah anda ceritakan dekat media sosial anda dengan letakkan hashtag Azam Kelantan. Nanti kita pergi trace, pergi tengok. Tu soalan. Ada soalan lain yang Adib rasa nak sharing sama, yang nak baca dalam ni? So far tak ada lah. Cuma sebab lagipun kita pun tak tahu sebenarnya soalan ni adakah betul soalan ni yang ditanya. Cuma ni berdasarkan carian kita lah, cara kita di internet. Bila kita cari, sebab bila dia dalam website kita Jabatan Pelan Perbandaran dan Desa ni, ataupun website dia dipanggil Murninex ni, ada link untuk soal selidik ni. Tapi mungkin sebab soal selidik tu dah ditutup,
Jadi bila kita tekan tu memang tak keluar lah soalan yang kita tak tahu. So bila kita cari jumpa di laman skrip soalan tadilah yang Nizam baca tu. Cuma macam tadilah kita pun tak tahu soalan tahun bila, sebab ni lebih macam soalan yang offline lah, maksudnya memang pembaca bilik pergi cari sendiri. Tapi sekarang ni dia buat online, wallahu alam lah adakah masih lagi soalan ni. Soalan dia simple je. 1 hingga 5, tidak selamat dan mana puas hati, tidak puas hati dan amat berpuas hati. So soalan dia straightforward sajalah. Saya tercuit dengan soalan 10 ke bawah. 10, 11, 12. Adik cuba baca soalan nombor 10. Soalan 10 ni ditanya, adakah anda berpuas hati dengan kemudahan awam yang disediakan? So yang disediakan oleh siapa? Tak royak. Kata dalam konteks ni mungkin PBT tu mungkin umum lah. Cuma bagi orang yang dapat survey, mungkin terpilih untuk menjadi koresponden tu, kata kemudahan awam yang disediakan. Kau tak tahu kemudahan awam ke apa? Ya. Disediakan oleh siapa? So benda ni tidak antara yang benda yang tidak diti. Adakah anda berpuas hati dengan pentadbiran PBT di tempat anda? Pihak berkuasa tempatan, majlis daerah, majlis pembadaran. Nombor 12. Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh wakil rakyat di kawasan anda? Ini pun soalan yang panas ni. Panas, tapi dalam masa yang sama terlampau luas. Sebab bagi masyarakat umum, khususnya di Kelantan, Tok Wakil mari bawah, puas hati dah. Betul. Tok Wakil dia tidak spesifik sangat. Perkhidmatan apa? Ataupun macam contoh kata Tok Wakil pergi semaya jenazah, puas hati dah. Anak kita kita buat bawah nikah, wakil rakyat mari, puas hati dah. Tapi dibiarkan macam contoh kata jalan duk blobel lah, gapo lah, jalan gelap, tak bawa usul tepat dalam parlimen. Dia jadi satu benda yang terlampau luas. Dan itu yang menyebabkan dia jadi tidak mendapatkan gambaran yang jelas. So pada diskusi kali inilah, gapo yang adik boleh simpulkan berkenaan dengan kebahagiaan ataupun indeks kebahagiaan Malaysia dan juga rating yang dicapai oleh Kuala Krai dan juga Gong Musai. Kuala Krai dengan Gong Musai jangan terasa hati kita mungkin nak kecam ke nak gapo. Tapi bila tengok kepada survey ni, kalau anda merasakan bahagia tak apalah. Sebab saya kalau dari sudut flora dan faunanya apanya, anda layak bahagia. Tapi kalau kita tengok kepada perkhidmatan, kalau kita tengok dari sudut kualiti hidup, dia masih lagi tanda tanya yang banyak sebenarnya. So mungkin adik nak simpulkan apa-apa. Jadi adalah lebih baik, lebih boleh je kalau pihak kerajaan yang menganjurkan ataupun yang membuat penilaian indeks kebahagiaan ni, dia bagi penjelasan yang lebih tentang apa sebenarnya indeks kebahagiaan ni, apa gambaran yang nak digambar, apa benda yang digambarkan melalui indeks kebahagiaan ni, ataupun apa implikasi dia bila kata satu tempat tu dinilai bahagia, apa implikasi dia, apa yang penduduk tempat tu dapat. Adakah PBT dia dapat peruntukan tambahan daripada KPKT, kata dia dapat pembangunan 2 juta setahun, ada tambahan berapa juta setahun ke. Saya rasa kalau benda tu ada imbuhan yang diberikan oleh KPKT, saya rasa mungkin pihak PBT boleh berlumba-lumba untuk memastikan rakyat di bawah tanggungjawab dia tu lebih bahagia di masa hadapan dengan melalui perkhidmatan yang diberikan, peningkatan mutu kehidupan, penjagaan alam sekitar. Saya rasa benda-benda tu kalau dapat dibuat, barulah kita kata survei ataupun penarafan indeks kebahagiaan ni menjadi satu benda yang bermakna, bukan sekadar kata markah yang diberi tapi tak ada kesan kepada rakyat. Saya nak timbulkan satu persoalan. Apabila kita bahas macam ni, siapa ke detik lah ni, khususnya kepada warga Kuala Krai dan juga Gong Musang, adakah
bila kita bahas panjang lebar ni, adakah indeks tu sebenarnya memang betul-betul menggambarkan yang anda bahagia, ataupun sebenarnya ada ruang yang boleh ditambah baik lagi? Boleh drop komen di bawah gapo semua lah. Okey, cuma ni soalan sensitif sebenarnya nak tanya. Dengan konteks indeks lo ni, dengan konteks indeks dan juga surveynya, jumlah respondennya, dan juga kaedah yang dilakukan, ahli majlis bui secara online, so apa indikator ataupun sebenarnya pencapaian ni boleh dibanggakan ke tidak sebenarnya sebagai rakyat Kelantan? Payah nak jawab benda tu. Sebab satu-satunya sebab yang dapat kita kata yang dapat penarapan bahagia tu, dia kalau kita ikut kepadatan penduduk di Kuala Musan dengan Kuala Kerai ni, saya rasa mungkin tak sampai 20% daripada penduduk negeri Kelantan. Jadi tidak menggambarkan keseluruhan negeri, sejauh mana negeri tu bahagia atau tidak. Jadi kalau nak katakan pencapaian tu, nak bangga dengan pencapaian tu, saya rasa payah sikit lah. Kecuali kalau benda tu bahagia tu lebih 50% rakyat negeri, saya rasa benda tu boleh dibanggakan, boleh nak diwawakan bahawa rakyat di Kelantan majoriti adalah bahagia dengan lebih daripada kekhidmatan disediakan oleh kerajaan. Dan saya sendiri melihat indeks ni boleh macam bersetuju dengan adik bahawa indeks ni boleh ditambah baik, dan sebenarnya dia satu reflect sebenarnya apabila kita tak nampak bahan promosi berkenaan dengan survey ni diwar-warkan, sama ada di pikat kerajaan negeri ataupun di pikat PBT. So dia jadi satu tanda soal yang agak besar gedabak, khususnya kepada, kalau anda merasakan seperti kami yang tak dapat survey, anda pun mungkin boleh timbul satu persoalan juga berkenaan dengan betul ke kita dapat survey, dan sebenarnya adakah survey itu valid dan sebagainya. Saya tinggalkan tanda soal besar ni untuk disahut oleh pendengar Azam Kelantan secara bersama-sama. Sebab betapa pentingnya untuk kita bahaskan. Dan apa saranan ataupun mesej sekiranya ada yang tidak bersetuju dengan kupasan detail kita pada kali ini? Mungkin Adib ada nak tambah mengelah. Saya tak ada tambahan apa lagi. Yang penting, kalau anda rasa tidak setuju dengan kami, boleh drop komen, boleh nyatakan apa pandangan anda. Mungkin kalau ada masa di ruang akan datang, mungkin kita boleh ulas benda tu untuk daripada konteks pandangan kita pula macam mana. Okey, so begitulah. Yang terakhir sekali macam saya sebut tadi, kita dah drop yang tu. Terima kasih kepada anda yang menonton di YouTube sehingga ke saat ini, mendengar kami sehingga ke saat ini di Spotify. Boleh drop komen perbahasan yang kita sebut-sebutkan tadi, dan like dan juga boleh share bagi beramai-ramai. Boleh war-warkan lagi kepada kaum kerabat, sahabat anda yang lain untuk sama-sama terlibat dalam perbincangan ni. Jadi sekian sahaja daripada kami. Boleh like, follow, share di Facebook dan juga di YouTube dan juga di Spotify. Nantikan episod-episod yang akan datang yang kami akan bawakan. Sekian daripada saya, Nizam Muhammad, dan saya Adik Faisal. Jumpa lagi pada episod dan juga perbahasan yang akan datang di Azam Kelantan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.